Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi dalam channel Healthy Lifestyle ni. Alhamdulillah hari ni saya baru je 2 hari turn 48 tahun. Alhamdulillah. Saya nak kongsi sikit lah tentang what happened 48 years old. Alhamdulillah masih sihat. Apa yang berubah? Saya rasa lately ni, tahun ni saya rasa saya perlu ubah. Masuk 48 tahun saya kena ubah, dan saya kena ubah dari segi balancing my life. How saya cuba seimbangkan, lebih seimbangkan lagi lah. Atau lebih mudah, beratkan lagi sesetengah perkara, dan ringankan sedikit setengah perkara yang saya dah capai. Pertama sekali tentang, macam biasa ni channel Healthy Lifestyle. Alhamdulillah, walaupun saya sekarang ni terpaksa makan ubat darah tinggi sebab BP saya dah naik sikit. Dan Alhamdulillah, lepas makan lebih kurang 3 minggu masuk sebulan dah turun sikit, tapi masih tak lagi sampai ke ideal range. Masih sekali dalam 130, below 130 and 90 something. 130 and 90. Sometimes they go below 90 lah. Systole dia 130 something, dan diastole dia range now 80 to 10, dah sampai dah 80 to 90. Alhamdulillah dah kurang. So makan ubat dah tinggi lah untuk kawal tu. Itu satu segi lah. Dari segi cara hidup sihat, saya rasa saya dah capai semuanya. Saya dah banyak kali ulang sebelum ni, dan saya akan cuba kekalkan sihat. Dan saya cuba, saya makin berumur ni, bila saya fikir balik, saya kena pulankan balik kesihatan saya ni. Saya bersyukur saya pulangkan balik kepada kita punya pencipta lah. Macam lately ni, saya rasa saya selalu share lah. Kadang-kadang saya share dekat saya punya social media channel, Facebook, Instagram semualah. Saya tak ramai follower pun, jangan risau lah. Saya cuba share lah. Sebab saya cuba share, saya nak lebih kesihatan sihat dah capai. Di segi spiritual, hubungan saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak cuba baiki lagi di segi itulah. Tentang saya nak mulakan dengan somehow solat berjemaah. Bukan mulakan sebenarnya. Let's talk about solat berjemaah kan. Saya berani share lately ni lah secara kerap, sebab tujuan saya satu je. Saya niat supaya insyaAllah bila saya share tu, saya harap dapat timbulkan semangat kawan-kawan lah, terutamanya sebaya saya ni. Sebagai orang Islam kan, elok kita pergi solat jemaah lah, sebagai lelaki terutamanya. InsyaAllah. Itu je. Saya bukanlah tak pernah pergi solat jemaah ni. Saya dulu pergi. Masa saya muda dulu pun, zaman saya belajar dulu pun, saya join juga grup surau sampai saya muda, saya 20s, 30s kan, pergi. Tapi bukanlah keutamaan tau. Macam kalau saya nak pergi, saya pergi. Saya tak pergi, saya rasa okay, nothing. Saya still solat kan kat rumah, everything. Itu je. Dia tak ada macam satu priority lah. Dan masa pergi, so tak kita tetap ada pergi, kena pergi maghrib and all that. Betul, saya pergi daripada muda, tak tetap. Tapi sebenarnya yang betul-betul somehow triggered saya untuk lebih. Sebab banyak faedah solat jemaah lah. Saya cakap, saya bukan ustaz kan, tapi banyak faedah tak cakap pasal faedah. Bila saya ubah lifestyle saya masa tahun 2015 tu, bila saya dah dapat capai daripada berat yang lebih 90 kilo, saya dapat sampai ideal weight, dan saya sihat, dapat running semua tu, actually 2016. Sebelum tu saya pergi, saya pergi maghrib. Biasa orang pergi maghrib lah, sebab maghrib ni biasa. Lepas tu balik and all that lah. Saya pergi regularly, tapi tak boleh lah. Bukan satu keutamaan, bukan satu benda kita pergi rasa macam ada terplan nak pergi, tak ada. Kita ikut je, pergilah. So tak tetap lah. Ada masa kita rajin, sebulan banyak kali lah. Banyak kali. Tapi masa tu just go. Bila tak pergi, kita rasa nothing. Rasa macam biasalah, solat juga. So tak pergi pun tak apalah. Something like that. Jadi bila saya dah ubah, bila saya dah capai
dapat transform tu, saya rasa balik, bila pergi balik saya boleh bangun pagi kan. Bangun pagi saya berlari kan. Awal pagi saya pergi event dan sebagainya lah. Okay, masuk event. Bila pergi balik, setiap kali saya lalu dekat surau kan, walaupun saya pergi maghrib, isyak saya pergi, okay, kadang something terdetik. Bila Allah dah bagi saya sihat, okay, dah bagi saya sihat, dah bagi saya nikmat sihat, daripada saya overweight sampai saya boleh berlari masa tu 10 km bawah sejam sebagainya. Okay, dah masa yang cepat, walau bukan 11 bulan je, daripada nanti over kilo sampai ideal weight saya 68, 66, lebih kurang 11, 14, 11 to 14 months je. Cepat, Allah bagi cepat. In between tu saya macam rasa, takkanlah kan, Allah bagi ni, dia something trigger tau. Masa tu saya dah 40s kan, something trigger. Takkanlah saya rasa macam bersalah tau, bersalah. And then saya rasa macam tak patut lah. So saya bersyukur, saya nak bersyukur. Okay, saya mula rasa saya perlu tetapkan, buat plan saya nak pergi. Saya cuba nak pergi, saya nak pergi solat jemaah di surau. Sebab rumah saya Allah bagi nikmat. Okay, surau rumah saya ni less than 300 meter, less than 300 meter from my walking distance. Masjid pula less than 3 km. Okay, bila saya jogging, running pagi-pagi, saya cross masjid, cross surau. Okay, kan cross masjid, cross surau. So, azan tu memang dengar hari-hari. Tu dia, azan tu memang dengar hari-hari. Saya ada best part lah, azan tu benda yang saya dengar hari-hari. Okay, so takkanlah tak pergi kan. So actually biasa 2016 tu lah, 2016 tu saya mula rasa saya perlu tetapkan, saya perlu saya perlu tunjukkan cara dia paling mudah. Saya kena bersyukur, saya kena lebih taat pada Allah dari segi amalan ni. Okay? Dan saya faham bila kita kata kita beriman kan, kita kena tunjukkan segi amalan lah. Amalan yang kita tak buat dosa, kita cuba taat sebagainya lah, amalan. Okay, saya tetapkan. So actually alhamdulillah lah, bila fikir macam tu kan, masa tu sebelum tu kalau semain solat subuh ni, sebulan tu adalah 2-3 kali je kot. Biasa saya terbangun pagi awal pergi, kadang-kadang dengan azan main kat rumah juga kan. Okay, so bila dah mula tu 2016 sampai dalam third quarter, tak silap saya lah, third quarter tu saya mula tetapkan matlamat niat kan. Saya mula tetap, saya akan cuba masa tu, saya akan cuba pergi solat jemaah maghrib, isyak, subuh. Is became my, macam saya punya plan. Saya plan setiap hari saya nak buat benda tu. Okay. Alhamdulillah, bila buat tu memang mula-mula tu susah, tapi bila saya pergi balik, bila saya pergi, dan lepas tu bila kita pergi subuh ni, surau ni, masjid ni, saya pergi surau, dekat surau dulu. Dia lepas subuh macam hari Sabtu Ahad kan, dia ada kuliah subuh. Dekat kuliah subuh ni ada macam tazkirah everything kan. Bila lepas maghrib ada tazkirah, kuliah sebagainya. Banyaklah peringatan-peringatan terdapat. Somehow benda-benda macam tu, bila saya dekat sana, dia enlighten me kan, dengan some of the reminded me lah, peringatan kan, enlighten me, somehow it drag me further lah, bagi semangat. Okay, of course kita tahu pasal lagi diingatkan tentang hikmah-hikmah solat berjemaah dan sebagainya kan. Okay, faedah dan semua macam-macam lah. And then macam-macam lah. Okay, dan satu yang saya terdetik sekali tu, saya ingat satu kuliah saya dengar ustaz cakap, dia kata apa, bila kita buat benda baik ni memang susah, sebab dia kata iblis akan make it difficult. Iblis ni kan di dalam saudara kita semua all the time kan, dia akan make it difficult. Bila kita nak buat benda betul ni, solat ke apa ke lah, yang benda-benda yang ni lah, iblis ni dia tak suruh kita buat benda salah kadang-kadang. Dia tak halang pun. Tapi bila kita buat dalam keadaan liar, dalam keadaan yang ni kan, macam-macam lah. Tapi bila kita buat benda betul ni, solat ke apa ke, jemaah ni, dia akan buatkan difficult, dia akan create macam-macam. Okay, perception lah, takut kena panggil lebay lah, and all that lah, susah nak bangun. Okay, tapi same time bila kita buat benda-benda yang lara ni,
Iblis akan make it seronok. Itu sama that kuliah tu memang akan buatkan saya jadi macam tu lah. So, bila dapat peringatan macam tu, bila saya nak bangun pagi kan, subuh lah ni. Okey, subuh ni. Bila saya ingat terbalik, saya bangun. Saya macam benda tu je macam, betul lah tu saya tu bangun. Tu jadi macam pencetus sebenarnya. Alhamdulillah. Slowly. Sebab saya tahu, yang saya faham bila dapat dengar ceramah betul kan. Dia kata iman ni kan, ibadat ni kita bukan macam petik Swiss tau. Kita umur 40 tekan kita akan buat. Dia macam tu, bukan dia benda ni dia macam untuk kita jadi biasa daripada tak biasa. Bila kita buat pun kita akan jadi biasa. Dia tak boleh tiba-tiba tak pernah buat, jarang buat, begitu tiba-tiba tu akan buat regular. Tak boleh. Sama macam running juga sebenarnya. Mana-mana kita tak pernah berlari, tiba-tiba nak berlari, kita akan terus berlari. Rajin berlari hari-hari. Tak, dia akan over time. Kita akan belajar, kita akan improve, learning the technique. Sama lah macam ni, ibadat ni. Saya rasa macam tu lah. Lepas tu Alhamdulillah. Okay. Saya ingat saya starting from 2016, build up from there lah. Saya dapat consistently saya mula dapat istiqamah buat. Walaupun ada ronggak-ronggak in between, tapi Alhamdulillah lebih lah. Okay, sampai everything saya cubalah. Alhamdulillah, itu sama bila buat benda tu, dia akan give me more strength tu. Okay, in between tu masuk 2000 sampailah saya umur saya kan, sampai COVID and everything, saya dah dapat istiqamah, dapatlah buat. Sampai now kadang-kadang saya buat masa cuti ke, kadang cuti saya pergi juga, kadang asar, subuh, zuhur pergi sekali lah, pergi surau dan sebagainya. Okay. Kemudian kemudian 2019 saya mula jadi freelance ni, I work from home. Okay, I work from home. Of course lah, I have more freedom segi timing. Masa kan, tak perlu rushing lagi dah. Saya tak dulu kan nak pergi everything nak rushing. Kalau ada appointment, kalau saya ada appointment awal kan KL kan, memang tak sempat lah. Kadang saya terpaksa subuh kat tengah jalan. Ataupun saya pergi subuh kat rumah, rushing cepat keluar. Okay, sebab kalau saya pergi KL lah. Okay, kalau kerja saya nak hantar anak everything kan. Tapi kalau sekarang ni saya kerja from home, lagi saya lebih mudah untuk pergi bangun subuh. Sebab tak ada tekanan sangat nak rushing. Okay. Bila malam kan kita kat rumah kan, senang nak pergi maghrib tu, tak ada, nothing to rush lah. Okay, Alhamdulillah. Okay. Kemudian bila saya ada buat freelance, kita kat rumah kan, kerja kat rumah, azan zuhur kita dengar, azan asar kita dengar. Okay, mula pergi sana buat. Okay. Kemudian COVID-19 datang. Actually saya sebelum tu kat rumah solat berjemaah ni kan, saya biasanya kita akan buat, my family kita akan buat, ada buat tapi tak tetap. Biasanya kita akan buat maghrib, isyak lah biasanya. Subuh jarang. Okay, solat jarang berjemaah sekali kat rumah. Bila COVID-19 ni, okay, nak pergi surau tak boleh. Okay, tak boleh. Okay, Alhamdulillah. Okay. Since COVID-19, PKP semua tu, bila start PKP kan, mula PKP, Alhamdulillah saya tetapkan setiap rumah saya semua solat jemaah. So Alhamdulillah. Okay, sejak PKP sampai sekarang, setiap kali masa solat kat rumah saya, kalau saya ada kat rumah, mesti akan solat jemaah. Kalau saya tak ada kat rumah, anak saya yang lelaki akan jadi imam. Okay, yang sulung. Kalau tak ada pun yang lelaki yang kecil tu, yang 6 tahun, yang 11 tahun tu, masa tu 11 tahun 10 tahun dia dah sunat everything kan. Saya tanya ustaz semua, boleh sebab dia dah sunat, dia tak buat najis lah. Dia dah jadi imam. Saya latih jadi imam. So sekarang ni kalau saya tak ada kat rumah, akan ada anak saya akan jadi imam yang lelaki. Kalau anak saya pun apa-apa yang akan ada sebab ada rumah ada lelaki kan. Kalau anak saya sulung ada kat rumah, dia boleh cuti, dia akan jadi imam. Kalau saya ada, saya akan jadi imam. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Okay. Dan lepas bila COVID ni tak boleh pergi masjid kan, surau semua. Itulah rasa gap tu. Rasa gap tu. Okay. Lepas tu bila dah dapat buka balik kan,
COVID dah dapat balik semua. Okay. Dah buka semua masjid surau. I think the feeling tu kan dapat balik kan, alhamdulillah, even stronger. Okay. Kalau dulu saya pergi masjid kan, saya pergi surau. Kadang-kadang weekend tu saya dengar macam kat masjid tu ada ceramah, special ceramah ke, oh saya pergi masjid. Weekend kan saya bawa anak saya, isteri saya lah. Okay. Tapi bila somehow dalam lately dia, dalam last few months lah, especially since lebih kurang hujung tahun lepas lah, hujung 2021, entah macam mana pula. Okay, bila dah pergi surau, saya macam hati saya berat pula untuk pergi ke masjid, lebih ke masjid. So saya pergilah. Saya mula pergi masjid. Start dengan maghrib isyak. Lepas tu bila dah biasa buat maghrib isyak, berapa lama kan, few months kan, rasa macam kenapa tak pergi subuh? Kenapa tak pergi subuh? Dan bila saya pergi subuh, solat subuh jemaah kat masjid, sebelum ni pergi surau kan, lain suasana dia. Lain. Beza sangat. Okay. Dan lepas tu alhamdulillah dah seronok pergi masjid. Bila tu tengok masa lah, kadang bila subuh lewat sekarang ni subuh kat 6.20 kan. Saya kalau hari sekolah, saya kena hantar anak saya pergi sekolah, saya terpaksa subuh dekat surau je lah, dekat sikit. Ni balik semua hantar anak pergi sekolah. Tapi saya akan cuba buat, okey. Saya akan cuba buat hari macam hari bekerja, hari cuti, saya akan buat pergi masjid hari untuk waktu subuh, maghrib, isyak. Okay. Satu lagi pergi masjid ni, beza dia lah. Masjid ni dia macam masjid nilai ni, dia aktif. Pernilaian dia aktif. Dia memang ada schedule. Kita tahu apa program je lepas. Setiap kali maghrib tu ada sebulan, dia dah tahu dah apa nak buat apa. So, kita tahu apa dia punya pengisian dia tu. Seronok lah dah. Lepas tu surau ni tengok kadang-kadang tak kerap macam masjid lah. Okay. Tapi bila kita nampak lebih teratur, kita tahu macam ada kuliah dan sebagainya, kita tahu bila ni. So alhamdulillah lah. Okay, so saya rasa saya nak cuba balancekan daripada yang sihat ni. Okay, Allah dah bagi peringatan ni, dah tinggi ni sebenarnya. Saya rasa Allah bagi saya peringatan, memang betul lah, supaya saya leka sangat berlari kan. Okey lah, saya kena berpada-pada lah. Itu je lah. Okay. Berpada. Saya dah lari dekat 20 full marathon kan, dah pernah lari 50 km 2 kali. Kita dulu beratus km sebulan kan. Saya dah capai dah semua dah. 10 km bawah sejam, half marathon bawah 2 jam, full marathon bawah 5 jam, 50 km bawah 8 jam, bawah sudah rasa dah semua rezeki. Orang kata dah rasa semua tu dah. Walaupun tujuan saya nak sihat, tapi that's something that bagi saya bonus lah. Dapatlah puas hati, dah dapat semua kan. Dan Allah bagi saya sihat. So Allah bagi peringatan darah tinggi. Okay, and at the same time bila saya dah sihat since 2016, memanglah Allah bagi nikmat segi rezeki, sebab saya makin sihat senang buat kerja. Kan, saya dapat banyak lebih produktif. Okay, alhamdulillah Allah bagi rezeki sihat, Allah bagi rezeki lagi. Macam-macam, saya dah freelance pun I earn more than what masa saya makan gaji pun bila saya dah freelance ni sebenarnya. Okay, because simple. Sebab saya ni simple tu je. Sebab tu income saya macam mana pun, income saya punya lifestyle sama juga. Sebab tu tak kisah sangat nanya. Okay, tapi I can tell Allah bagi rezeki murah lah. Alhamdulillah Allah mudahkan saya. Baru ni saya dapat pergi Saudi Arabia, orang jemput pergi sana, fully sponsored. And recently saya dapat lah, walaupun ada rezeki lah, saya tak risau sangat rezeki ni sebenarnya. Saya yakin bila kita usaha tu adalah untuk rezeki, untuk sebab saya bekerja, rezeki untuk anak-anak saya, rezeki mungkin ada sikit kebaikan saya, Allah bagi rezeki balik kan. Ada, rezeki tu ada. Saya tak risau sangat. Alhamdulillah. Okay. So kesimpulan kat sini, okay, kat 20 minit ni, balance kan. Kita tak dapat, kita ni mustahil terdapat hidup yang sempurna. Kan, tapi kita cubalah, okay, sama-sama lah balance kan. Okay. Sebab saya ingat dulu, saya ingat masa pergi ceramah tu kan, kuliah tu kata, terbaik kita cuba tukar kita punya perception
Kejar dunia, jangan lupa akhirat. Salah tu. Okay? Kita cuba tukar. Kita kejar akhirat, jangan lupa dunia. Kejar akhirat. Sebab bila kita kejar akhirat ni, balance kan, kejar akhirat ni, confirm dapat dunia. Bila kita taat perintah Allah, kan, jaga hubungan Allah, kejar akhirat, confirm Allah bagi kita rahmat. Rahmat tu macam-macam, rezeki, hati tenang, sebagainya. Confirm dapat dunia lah. Bila kita kejar dunia ni, kan, kemungkinan kita akan leka, kita lupa akhirat tu amat besar. Sebab ujian, terutamanya pula, ujian bila kita dah ada semua. Ujian bila kita dapat semua nikmat dunia, kita selalu lupa. Bila kita susah ni, kita selalu ingat Tuhan. Kita selalu lupa Tuhan mana kita senang. Okay? Biasanya orang yang sombong dan bongkak ni bukan orang miskin. Kebanyakannya. Okay? Orang yang sombong dan bongkak sama manusia, sama Tuhan ni, bila dia dah kaya, bila dia senang, dapat semua. Sebab itulah. Sebab konsep dia, bagi saya faham, rezeki ni Allah bagi semua orang. Beriman tak beriman, okay? Semua, okay? Semua dapat. Okay? Dapat surat. Okay. Postman. Okay. So, rezeki ni Allah bagi semua orang. Kadang-kadang jangan sampai kita rasa dapat apa, level panggil apa, istidraj lah. Istidraj ni buat jahat pun, buat apa pun dapat juga kan. Itu istidraj lah tu. Kita sedar. Okay. Ada lagi, same time kita tak boleh kata kita ni senang bagus kan, kita buat orang tak boleh tegur, tu jadi ujub pula. Seronok dengan kebaikan diri sendiri, dengan kehebatan diri sendiri. Tu kena careful lah. Itulah saya punya sharing ni, lebih kepada jumlah solat jemaah. InsyaAllah saya doakan saya beristiqamah, okay, untuk sama-sama solat jemaah, okay. Lebihkan lagi, saya pun dah penghujung umur dah ni kan. Average umat Nabi Muhammad ni 60 tahun je, lebih kurang average 60 something je, 60-70 years old je. And 48 now, tak lama lagi dah. Okay, less than half. Okay, so sudah, insyaAllah doakan saya juga. Okay, semoga kita boleh lebih solat berjemaah. Okay, cuba kita istiqamah, dan tuan kita cuba jadi hamba lebih baik lah, sambil kita kejar akhirat. InsyaAllah kita dapat, confirm kita dapat dunia lah. Okay, saya nak cakap lebih ni, hadis tak banyak hafal, tapi ambil yang konsep yang saya faham senang. Okay, with that, okay, amalkan cara hidup sihat, seimbangkan hidup kita. Sebab sihat kita untuk apa? Okay, kalau kita sihat, niat kita kerana Allah, lebih mudah untuk kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba. Okay, bila kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, kita akan tunaikan semua. Saya buat sebagai pada diri sendiri, keluarga, manusia, alam, kawan-kawan, parents dan sebagainya, sama. Kita akan tunaikan. Sebab kita tak, itulah tanggungjawab yang Allah suruh kita buat. Sebab niat tu semua kerana Allah Ta'ala kan. So with that, terima kasihlah kerana dengar video ni. Okay, so insyaAllah kekalkan cara hidup sihat. Okay, kerana Allah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.